Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, so hari ini saya mula dengan tajuk yang baru, kadar tindak balas. Pada subtopik yang pertama, penentuan kadar tindak balas. Kita dikelilingi dengan tindak balas yang sentiasa berlaku di sekeliling kita. So, tindak balas ni boleh dikelaskan kepada tindak balas yang berlaku dengan cepat dan tindak balas yang berlaku dengan perlahan. Antara contoh tindak balas yang berlaku dengan cepat ialah pembakaran bunga api, peneutralan, tindak balas sel elektrik, pembakaran gas dan nyalaan mancis. Antara contoh tindak balas perlahan ialah pengaratan, fotosintesis, penapaian, kakisan batu dan perebutan buah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas? Okey, kadar tindak balas ialah perubahan kuantiti bahan tindak balas per unit masa atau perubahan kuantiti hasil tindak balas per unit masa. Okey, jadi unit bagi kadar tindak balas bergantung kepada apakah perubahan yang direkodkan untuk mengukur kadar tindak balas tersebut. Sekiranya yang direkod ialah jisim, maka unit ialah gram per saat atau gram per minit. Sekiranya yang direkod ialah isi padu, gas, maka unitnya ialah sentimeter padu per saat atau sentimeter padu per minit. Dan sekiranya perubahan kepekatan yang diperhatikan, maka unitnya ialah mol per desimeter padu per saat atau mol per desimeter padu per minit. So, antara perubahan yang boleh diperhatikan ialah pembentukan mendakan, pengurangan jisim bahan tindak balas dan penambahan isi padu gas bagi tindak balas yang membebaskan gas. Okey, sekarang kita lihat masalah numerical berkaitan dengan kadar tindak balas. Yang pertama, kadar tindak balas purata. Yang kedua, kadar tindak balas pada masa tertentu. Kadar tindak balas purata, ada beberapa jenis soalan boleh ditanya. Kadar tindak balas purata bagi keseluruhan tindak balas, kadar tindak balas purata dalam T saat pertama dan kadar tindak balas purata dari satu sela masa. Contohnya dari T1 hingga T2. Dan kadar tindak balas pada masa tertentu, ini pada satu ketika sahaja. Okey, kalau kita lihat pada graf, okey, sekiranya ditanya kadar tindak balas bagi keseluruhan tindak balas, maka apa yang perlu kita buat ialah kita ambil isi padu gas, sekiranya isi padu gas yang dikumpul, ni ialah permulaan graf ni menjadi malah. Jadi isi padu gas ialah sini. Okey, isi padu gas dibahagikan dengan masa untuk isi padu gas maksimum itu dikumpul. Sini. Okey, sini. Jadi itu ialah kadar tindak balas keseluruhan. Dalam T saat pertama, maksudnya dari T saat yang ke berapa lah katalah T sini, T saat, berapakah isi padu gas dia yang dikumpulkan situ. Okey, bahagi dengan T saat. Berapa saat? Sekiranya saat lah. Okey, dari T1 hingga T2. Maksudnya dia nak kadar tindak balas dalam sela masa ini sahaja, T1 hingga T2. Jadi apa yang perlu kita buat ialah kita ambil isi padu gas pada T2. Okey, ni isi padu gas ini ditolakkan dengan isi padu gas pada T1. T2, isi padu gas pada T2 tolak isi padu gas pada T1. Okey, bahagi dengan T2 tolak T1. Isi padu gas pada T2 tolak isi padu gas pada T1, bahagi dengan masa pun tolak T2 tolak T1. Okey. Dan kadar tindak balas pada satu ketika sahaja.
Okay, juga mesti diperolehi daripada graf. Okay. First step untuk mendapatkan kadar tindak balas pada satu masa tertentu ialah kita lukis tangent pada lengkung tersebut pada masa kadar yang dikehendaki. Katalah kadar tu nak pada T, masa dia T. So, ini titik dia pada T. Jadi, lukiskan satu tangent yang menyentuh hanya satu titik pada graf tersebut. Kemudian, bina satu segitiga bersudut tegak. Lebih besar segitiga tu lebih bagus. Dan hitungkan kecerunan tangent tersebut. Kecerunan tangent tu semua dah belajar dalam matematik ni. Formula dia sebelum ni kita belajar Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, ini ialah kecerunan tangent. Okey, jadi pelajar boleh mencuba soalan-soalan untuk memahirkan diri menjawab soalan kadar tindak balas, soalan pengiraan kadar tindak balas. Okey, itu saja daripada saya untuk video pada kali ini. InsyaAllah akan disambung pada subtopik yang kedua dalam video yang akan datang. Terima kasih.